dan juga tidak lupa kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kehidupan ini syukur itu satu perkara yang sangat penting. Apabila kita syukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan apabila kita kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala bagi jaminan akan azab yang sangat pedih. Jadi syukur ini bukan perkara yang memerlukan kepada nilaian wang jutaan, ribuan. Syukur ini satu perbuatan atau satu kalimah yang cukup mudah untuk kita laksanakan. Dan di samping itu Allah Subhanahu wa taala akan ganjarkan pahala, dan Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan lagi macam-macam perkara. Jadi insya-Allah kita masih lagi membicarakan kitab Khulasah Al-Kalam Syarah Nazam Aqidatul Awam. Insya-Allah sebelum kita mulakan perbicaraan kita, marilah kita sama-sama yang pertamanya menghadiahkan surah Fatihah kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, seluruh para ulama, khususnya pengarang kitab, dan juga tak lupa kepada keluarga dan diri kita sendiri. Al-Fatihah. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Muka surat yang ke-21, pendahuluan. Kata pengarang kitab oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki dalam nazam dia. Nazam ni adalah syair. Nazam adalah syair. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Aku memulai dengan nama Allah yang maha pemurah dan maha penyayang, lagi pula berkekalan sifat belas kasihannya. Jadi pengarang Syekh Al-Marzuki ataupun Abu Al-Fawz, dia memulai dengan penulisan beliau, ataupun buku beliau ataupun nazam beliau dengan harapan seperti mana yang ditulis oleh banyak-banyak penulis kitab, seperti dalam kitab Nailur Raja Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahmatullah alaih, dia juga menuliskan bismillah pada awal kitab beliau, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kasih sayang, Allah Subhanahu wa taala memberi keberkatan kepada kitab tersebut. Moga Allah Subhanahu wa taala memandu untuk dia menuliskan perkara-perkara yang bermanfaat dan berkekalan. Dengan harapan begitulah banyak penulis kitab memulakan, dan juga perkara-perkara yang lain lagi. Antaranya apa dia? Antara yang kedua adalah mencontohi cara susunan Al-Quran. Al-Quran telah memulakan ataupun Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan Al-Quran tersebut di Lauh Mahfuz. Dan perkataan yang pertama adalah bismillah.
kemudian diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berperingkat. Ayat yang pertama adalah 5 ayat daripada surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang pertama. Yang seterusnya mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tulis surat kepada Raja Rom, Raja Parsi, Raja Mesir dan sebagainya, Nabi juga menuliskan awal kalimahnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya. Begitu juga pengarang mengambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, wa fi riwayatin fahuwa abtar, wa fi riwayatin fahuwa ajzam. Dalam setiap perkara penting yang baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak dimulai padanya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka ia terpotong. Terpotong di sini apa dia? Kurang keberkatan. Kurang keberkatan. Sementara Imam As-Suyuti rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Jami' As-Saghir menuliskan bahawasanya ia kudung. Tadi terpotong. Maksud Imam As-Suyuti katanya adalah kudung. Kudung ni seperti kudung tangan, tak lengkap, tak sempurna. Tak sempurna. Oleh sebab itu pengarang kita memulakan, aku memulai, fi'il mudhari', aku memulai bi bismillahirrahmanirrahim. Ba pada bismillahirrahmanirrahim adalah ba di sini sebagai musahabah, sahabat, ataupun di sini tulis teman, ataupun kebersamaan. Kebersamaan yang bagaimana? Kebersamaan daripada bismillah, ba tu dengan ismullah adalah untuk tabarrukan. Tabarruk, memohon keberkatan. Sementara ismun diambil daripada kalimah sumu, iaitu menunjukkan kepada perkara yang tinggi, ataupun kedudukan yang tertinggi. Ismun dalam bismillah tersebut adalah satu nama yang tinggi dan kedudukan juga tinggi. Siapa dia? Siapa yang nama yang nak sebut di situ? Bahawa itulah Allah Subhanahu wa taala, Allah Az-Zat Al-Wajibul Wujud. Zat Al-Wajibul Wujud, iaitu zat yang wajib pada hukum akal, yang mempunyai sifat kamalat, kesempurnaan, dan tidak yang maha suci Allah daripada naqais, daripada segala sifat-sifat kekurangan. Itulah ataupun dipanggil lafzul jalalah. Lafzul jalalah bermaksud pada kalimah bismillah yang mana kita baca membawa maksud. Apabila kita baca bismillah dalam setiap perbuatan, sama ada kita akan bicarakan berkenaan dengan hukum bismillah nanti, sama ada wajib, sunat, haram, makruh dan sebagainya, membawa maksud bahawasanya kita baca tersebut untuk kebersamaan, tabarruk pada nama yang maha tinggi, maha tinggi, dan kedudukannya itu sememang tinggi. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah Subhanahu wa taala, yang mana zat yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala, iaitu zat yang tidak didahului oleh qidam, ataupun tidak diakhiri dengan baqa. Penjelasan berkenaan dengan qidam ataupun baqa kita akan bicarakan pada kemudian, pada bab yang khusus
pada bab qidam dan pada bab baqa. Namun saya ada sebut tadi berkenaan dengan wajibul wujud, iaitu wajib pada hukum akal. Pada hukum akal. Wajib di sini ada dua. Satu wajib secara fiqh, satu lagi wajib secara akal. Wajib pada akal ada 3 cabang. Yang pertama adalah wajib. Yang kedua wajib pada akal. Mesti ada. Pada akal kita mesti ada. Yang kedua mustahil pada akal. Mustahil lah pada akal kita. Yang ketiga adalah harus. Perbezaan antara, sementara wajib bagi fiqh ada 5. Wajib, haram yang kita belajar lah. Wajibnya, haramnya, sunatnya, mubahnya, makruhnya. Apa perbezaan antara dua tersebut? Saya bagi contoh. Wajib bagi fiqh, kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tinggal dapat dosa. Wajib pada akal. Akal ini dia tidak boleh terima ketiadaan sesuatu perkara. Ketiadaan satu perkara. Erti kata lain, perkara itu mesti ada dalam akal. Contoh dia apa dia? Contoh dia masjid ini. Masjid ini terbina bukan jadi secara semula jadi. Akal kita mengatakan mesti ada kontraktor yang buat. Mesti ada yang buat. Mustahil pada akal kita tiba-tiba jadi sendiri. Mustahil pada akal kita tiba-tiba terus ada kapal, ada aircon dan sebagainya. Kalau fiqh, salat itu wajib. Kalau tak buat maka berdosa, malah berdosa besar. Kalau tinggalkan salat, kabair. Itu perbezaan daripada wajib fiqh dan wajib akal. Sementara kalau kita nak kaitkan dengan qudrah ataupun tauhid, Allah mempunyai sifat qudrah. Allah mempunyai sifat qudrah, penguasa dan iradah, kehendak. Wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kehidupan, Allah menciptakan dunia. Allah juga menciptakan kita. Setiap yang ada atas muka bumi ini ataupun ada di cakrawala, dia tak jadi dengan sendiri. Mesti ada pencipta. Itu hukum akal. Mesti ada pencipta. Tak boleh kita kata rumah kalau jadi sendiri kita kata mustahil. Bila alam kita kata dia jadi sendiri sebabkan Big Bang. Mustahil. Mesti ada pencipta juga. Iaitu siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkenaan dengan sementara perkataan Ar-Rahman pada sifat Allah Subhanahu wa taala, selepas dikatakan satu nama, iaitu Allah Subhanahu wa taala yang bersifat. Allah Subhanahu wa taala bersifat Ar-Rahman, Maha Pemurah. Maha Pemurah, iaitu Allah yang mengurniakan nikmat dengan segala bentuk nikmat di dunia dan di akhirat. Sifat ini merangkumi semua jenis hamba-hamba Allah, sama ada yang beriman ataupun yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, ayah-ayah mati Allah Subhanahu wa taala ataupun ayah-ayah, ibu-ibu mati Allah Subhanahu wa taala. Sifat Rahman Allah Subhanahu wa taala ini dipanggil sebagai Jalailun Ni'am. Jalailun Ni'am. Nikmat yang Allah taala bagi dengan nikmat-nikmat yang besar. Nikmat-nikmat yang besar. Nikmat yang besar ini seperti apa dia? Seperti keimanan, seperti kesihatan tubuh badan, seperti rezeki,
seperti pendengaran, penglihatan, dan lain-lain lagi. Nikmat dalam Ar-Rahman ini boleh dikatakan sebagai nikmat yang Allah Ta'ala bagi ini. Allah Ta'ala tak pilih-pilih. Allah Ta'ala tak pilih-pilih. Orang kafir pun dapat, orang Islam pun dapat. Kesihatan, orang kafir pun dapat, orang Islam pun dapat. Kepercayaan, orang Islam dapat. Keimanan, malah orang kafir pun percaya. Orang kafir percaya adanya Tuhan. Tuhan di mana? Di langit, kata. Dan juga rezeki Allah Ta'ala bagi. Orang kafir pun dapat. Ada orang kafir dapat rezeki yang luas pada dunia. Dan ada orang Islam dapat rezeki yang luas ataupun sempit. Penglihatan, pendengaran, perkataan, gerak jari kita. Inilah sifat Ar-Rahman. Allah Ta'ala bagi umum. Umum. Seperti mana kata Syekh Ahmad Asy-Syawi dalam kitab Syarah Nurul Zalam Aqidatul Awam, ataupun dalam Jala'il Afham Syarah Aqidatul Awam juga. Kata dia, Ar-Rahman al-mun'imu bi jami'in ni'am kamman wa kaifan wa dunyawiyan wa ukhrawiyan zahiriyan wa batiniyan. Ar-Rahman adalah zat yang mengurniakan nikmat-nikmat yang besar ataupun asas, sama ada dari segi jumlah yang banyak ataupun sedikit, dan cara yang berkaitan dengan dunia ataupun akhirat, sama ada yang nampak ataupun tak nampak. Ar-Rahman. Manakala Ar-Rahim, adalah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha penyayang. Yang maha penyayang, ataupun kita panggil sebagai daqaiqun ni'am. Tadi jalailun ni'am, perkara-perkara yang umum. Sementara Ar-Rahim adalah perkara-perkara nikmat-nikmat yang halus ataupun furu'. Seperti apa dia? Kalau tadi keimanan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan iman dalam Ar-Rahim. Seperti mana rezeki, Allah Subhanahu wa Ta'ala barakahkan rezeki. Tuan-tuan, ibu ayah mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nilai rezeki tersebut bukan pada mata wang. Kena faham, nilai rezeki bukan pada banyaknya mata wang yang ada pada kita ataupun pada harta kita. Nilai rezeki adalah bagaimana barakahnya rezeki tersebut. Ada orang dia biasa-biasa sahaja, biasa-biasa sahaja. Satu lagi orang yang mana kaya raya, kaya raya. Namun ada orang yang mana dia biasa-biasa sahaja, tapi dengan duit yang dia ada, dia dapat lanjutkan pengajian anak dia, dalam keadaan dia sendiri dapat cukup dengan isteri dia, makan, pakai dan sebagainya, hatinya tenang, dapat mengerjakan ibadat dan sebagainya. Sementara perbezaan, ini perbezaan orang yang banyak duit, bukan nak kata orang banyak duit sebegitu, cuma bagi contoh, bagi contoh. Orang yang banyak duit tersebut, walaupun pada hakikat dia banyak duit, rumahnya lawa, kalau orang tengok bahagianya dia, namun hakikatnya belum tentu dia bahagia. Sebab rezeki tersebut bukanlah pada benda-benda tersebut. Rezeki tersebut pada keberkatan, pertambahan. Jadi untuk Ar-Rahim dalam Bismillahirrahmanirrahim adalah daqaiqun ni'am, nikmat-nikmat yang halus. Kalau kata rezeki, Allah Subhanahu wa Ta'ala barakahkan rezeki tersebut. Allah Ta'ala barakahkan rezeki. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi dia kefahaman, ataupun Allah Ta'ala tajamkan fikiran dia, atau apa, kefahaman kepada agama. Seperti mana disebutkan
apabila Allah Subhanahu wa taala sayang, ataupun Allah Subhanahu, mafhumnya apabila Allah Subhanahu wa taala sayang pada satu orang hamba, Allah taala akan bagi kefahaman agama kepada dia. Kefahaman agama pada satu orang tersebut, termasuk ketajaman akal, ketajaman fikiran, ketajaman pandangan, pendengaran serta lain-lain. Dalam Ar-Rahman Ar-Rahim tersebut, dalam Ar-Rahman ataupun Ar-Rahim, dia ada makna khas ataupun makna am. Makna khas bagi Ar-Rahman pada lafaz, kerana hanya Allah yang bersifat dengannya. Allah sahaja yang bersifat dengan sifat Ar-Rahman. Macam mana tu? Am pada makna Allah pemurah, bersifat dengan maha pemurah. Allah umum dan menyeluruh kepada semua makhluk, sama ada Islam atau kafir, orang yang taat, orang yang ingkar, berakal ataupun tidak, semuanya Allah Ta'ala bagi. Sifat Ar-Rahman ini, kalau kita renung dan fikir, berapa ramai orang kafir yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi rezeki. Berapa ramai orang Islam yang mana ingkar pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian taubat, kemudian ingkar pada Allah Subhanahu wa taala, masih tetap Allah bagi rezeki. Diceritakan satu ketika, selingatlah, satu orang Arab Badui, dia datang jumpa Nabi SAW. Arab Badui ini satu orang nomad, berpindah randah, yang bersifat dengan sifat yang sembrono, ikut dia nak buat apa-apa, sebab dia tak diajarkan berkenaan dengan sahsiah. Dia berpindah-pindah dekat padang pasir dan sebagainya, sampai pada dia Islam. Satu ketika dia Islam, dia datang jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, adakah Allah Subhanahu wa taala betul-betul maha melihat? Nabi SAW kata, ya, Allah maha melihat. Dan adakah Allah Subhanahu wa taala menerima taubat? Nabi SAW kata, ya, Allah menerima taubat. Dan dia bertanya pada Nabi SAW itu beberapa kali. Kemudian setelah beberapa kali ditanya, kemudian dia minta izin kepada Nabi SAW, sebab dia rasa macam dah puas hati dah dengan soalan dia, dengan jawapan Nabi SAW. Sampai nak balik rumah dia tu, tiba-tiba dia patah balik, berlari kepada Nabi SAW. Dia berlari kepada Nabi SAW, dia tahan Nabi SAW. Ya Rasulullah, tolong jawab soalan saya ni. Adakah Allah maha melihat? Dan adakah Allah terima taubat? Nabi kata, ya. Dia kata, kalau kata saya buat satu dosa dan Allah melihat perbuatan dosa yang saya sedang buat tu, Allah melihat perbuatan dosa yang saya buat tu, Allah tengok je daripada A sampai Z, Allah Ta'ala lihat. Allah, kalau saya minta ampun, Allah maafkan tak? Nabi kata, ya, Allah maafkan. Kemudian saya ulang balik, dengan sebab khilaf saya ulang balik dosa saya, yang besar ataupun yang kecil, dan Allah Ta'ala lihat perbuatan tersebut setiap inci. Kemudian saya bertaubat, adakah Allah Ta'ala maafkan saya? Nabi kata, ya. Dan kali ketiga dia ulang tersebut dalam keadaan menangis. Dalam keadaan menangis dia kata, ya Rasulullah, tolong jelaskan pada saya, adakah Allah maha melihat akan dosa yang saya sedang buat, kemudian Allah tengok setiap inci dosa yang saya buat. Allah, bila saya taubat, Allah Ta'ala ampunkan dosa saya semua sekali. Nabi kata, ya. Tuan-tuan, kalau kita satu orang buat dosa salah dengan kita, dan kita nampak kesalahan dia buat tersebut,
Kali pertama mungkin kita boleh maafkan. Agak. Kali kedua dia buat kesalahan yang sama, hati kita dah main dah. Hati kita ni dah main dah. Agak. Kali ketiga dia buat kesalahan yang sama, hati kita dah hancur dah. Agak. Kepercayaan kita terhadap dia tak ada dah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat Rahman ya, berapa ramai hari ni yang ingkar pada Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi Allah Taala biarkan berkeliaran. Masih lagi Allah Taala biarkan dia makan. Masih lagi Allah Taala biarkan dia bernafas. Masih lagi Allah Taala biarkan dia melihat. Masih lagi Allah Taala biarkan dia ketawa, kan, berseronok dan sebagainya. Jadi sebab itu, kan, khas Allah Subhanahu Wa Taala, sifat Ar-Rahman ini hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada pada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Agak. Sementara kalimah Ar-Rahim pula adalah umum, agak, pada lafaz, perkataan dan khusus ataupun khas pada makna. Agak. Nama Ar-Rahim, agak, boleh digunakan oleh selain Allah Subhanahu Wa Taala. Orang nak gunakan nama Ar-Rahim, Abdul Rahim dan sebagainya boleh. Agak. Khas, sementara khas pada makna Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi dan mengasihi orang yang mukmin ketika di akhirat. Di dunia Allah Subhanahu Wa Taala pukul rata. Allah Taala bagi nikmat, agak, Allah Taala bagi orang kafir pun dapat, orang Islam pun dapat. Cuma di dunia ini Allah Ta'ala tambahkan iman, agak, duk berasa bahawa penambahan iman ni bagaimana. Cara yang paling mudah kita nak tahu iman kita, agak, apabila azan dikumandangkan, tengok hati kita. Apabila azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, agak, adakah kita berhenti buat kerja? Agak. Dia kadang-kadang ada setengah orang berhenti buat kerja, berhenti. Main bola dia berhenti. Kemudian habis azan sambung balik. Tak jadi tu. Tak jadi. Agak. Ada orang yang mana azan berkumandang, seolah-olah tak ada apa. Tak ada apa pada dia. Agak. Dan dia meneruskan pekerjaan dia. Ada orang yang mana apabila dengar azan, bergetar hati dia. Agak. Bergetar hati dia apabila dengar kalimah Allah Subhanahu Wa Taala, agak, bergetar hati dia. Seperti mana sahabat-sahabat ridwanullah ajmain, agak, siap ada syair-syair lagi, mereka terus tinggalkan. Seperti mana tabi'in tinggalkan perniagaan, agak, dalam keadaan kedai terbuka, menyahut seruan ilahi, agak, menyahut seruan ilahi, terus sembahyang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ukuran itu boleh digunakan pertambahan ataupun pengurangan iman. Agak. Nabi SAW sering kali mengatakan dalam hadis beliau, mafhumnya, jaddidu imanakum, perbarui iman kamu. Qila, maka sahabat-sahabat bertanya, kaifa nunajjidu imanana, bagaimana kami nak perbarui iman kami? Akthiru min qawli la ilaha illallah, banyakkan ucapan, banyakkan perkataan berkenaan dengan la ilaha illallah. Agak. Itu akan menguatkan iman kita. Jadi sebelum ayat yang terakhir, daimul ihsan, agak, daimul ihsan ini daim, sentiasa, agak, perkataan daim ini sentiasa. Ihsan ini adalah belas kasihan. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa belas kasihan kepada hamba-Nya, iaitu Allah tidak pernah terputus limpahan kurnia-Nya dan berkekalan segala nikmat-nikmat-Nya. Agak, berkekalan segala nikmat-nikmat. Syarah bagi nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, berkata Syekh Al-Baydawi, nikmat-nikmat Allah walaupun tidak dapat dikira,
terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama nikmat di dunia, yang kedua nikmat di akhirat. Yang pertama nikmat di dunia, yang kedua nikmat di akhirat. Nikmat dunia pula terbahagi kepada dua. Yang pertama nikmat disebut sebagai wahbi. Betul kan? Wahbi. Wa ha ba ya. Jangan salah sebut. Yang kedua adalah kasbi. Yang kedua adalah kasbi. Nikmat wahbi adalah nikmat yang tanpa usaha. Sementara nikmat kasbi adalah nikmat yang perlu usaha. Apa itu nikmat wahbi? Nikmat wahbi yang tanpa usaha ini adalah nikmat rohani. Seperti Allah Subhanahu wa taala tiupkan roh kita. Allah Taala tiupkan roh pada kita, kita hidup. Itu nikmat wahbi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan Allah Taala bagi akal pada kita. Akal ni kita tak boleh nak usah dapatkan. Dah memang ada dah. Dah memang ada pada kita. Cuma kita guna atau tak guna. Akal tersebut memang dah ada. Dan Allah Subhanahu wa taala juga di samping bagi akal, otak, akal, Allah Subhanahu wa taala bagi faham. Bagi faham. Seorang ibu faham pada anak dia, walaupun bahasa bayi tersebut satu perkataan je. Wek. Allah Taala bagi faham pada ibu bahawasanya anak dia nak tengah berak. Wek, anak dia nak minum. Wek, nak makan. Siapa bagi kefahaman tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu kita usaha. Tak perlu kita bayar duit, tak perlu kita belajar sampai PhD untuk dapatkan apa faham bahasa tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala pada nikmat wahbi ni adalah fikiran, percakapan, kefasahaman. Antara kita berfikir dan sebagainya dapat sefaham. Itu adalah nikmat yang kasbi, wahbi. Sementara kasbi nikmat wahbi juga ada dua. Yang pertama rohani tadi, yang kedua jasmani. Yang tanpa usaha. Jasmani seperti Allah Subhanahu wa taala jadikan tubuh badan kita, Allah Taala jadikan tangan, kaki dan sebagainya. Allah Taala letakkan pada tubuh badan kita kekuatan untuk kita angkat botol air. Allah Taala bagi kita kekuatan untuk bercakap. Allah Taala bagi kekuatan pada kita untuk melihat, mendengar, berfikir. Pada anggota kita itu jasmani. Sementara nikmat kasbi yang perlu diusaha, sama juga dengan sifat rohani, adalah bila kita ada rohani, kita kena menyucikan, memberi makan kepada rohani, dan membersihkan rohani kita dengan sifat-sifat yang tercela. Sebab itu dalam ilmu tasawuf ada pembersihan jiwa. Disebutkan dengan 7 anggota: hati, perut, kemaluan, mata, telinga, mulut, fikiran. Perlu dibersihkan pada rohani dalam ilmu tasawuf. Itu dipanggil sebagai nikmat kasbi yang perlu kita bersihkan, perlu kita usahakan untuk macam contoh jasad. Jasad pula kita kena bagi makan pada jasad kita. Makanan-makanan yang baik, makanan yang tayyib. Pakaian, kita cari pakaian yang cantik-cantik. Pakaian yang cantik-cantik. Kita nak pakai pergi masjid dengan pakaian yang cantik. Kita nak pergi pejabat dengan pakaian sesuai pejabat. Itu kena usaha. Kena usaha. Tak boleh kita nak pergi pejabat pakai
tak pakai baju. Kan? Orang kata apa? Orang kata kataan apa kurang sempurna lah. Kan? Dan sebagainya. Jadi makan, kan? Juga kita kena cari pangkat, darjah dan sebagainya, itu kita kena usaha. Kan? Untuk naikkan level apa kita. Kan? Itu nikmat-nikmat yang kasbi di dunia. Sementara nikmat di akhirat, termasuklah Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita. Allah Subhanahu wa taala beri keredaan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau kita taat di dunia, Allah taala akan angkat darjat kita pada tempat yang tinggi. Sebab tu dipanggil daimul ihsan. Daimul ihsan, iaitu sentiasa Allah taala bagi nikmat kepada kita. Jadi tuan-tuan, ibu ayah mati Allah Subhanahu wa taala, pada hukum membaca seperti yang saya sebut tadi, hukum membaca bismillah. Hukum membaca bismillah. Sebab pengarang menuliskan abda'u bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahman wa birrahimi daimil ihsani. Perkataan bismillah ini dari sudut fiqhnya, hukum fiqhnya ada 5 yang saya sebut tadi: wajib, haram, sunat, makruh dan jaiz ataupun mubah. Harus. Wajibnya bagaimana perkataan ataupun ucapan bismillahirrahmanirrahim wajib ketika mana dalam solat. Dalam solat. Menurut ketika baca surah Fatihah, menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i. Namun bagi mazhab-mazhab yang lain, itu perbicaraan yang lain. Ada mazhab yang tak mewajibkan perkataan bismillah. Namun mazhab Syafi'i mengatakan bismillah itu satu ayat daripada Fatihah. Sementara mazhab yang lain mengatakan bismillah bukan satu ayat daripada Fatihah. Jadi kalau kita bermazhabkan Imam Syafi'i dalam fiqh, maka wajib kita baca bismillah secara terang. Kalau kata secara sembahyang maghrib, isyak, subuh, kalau kita makmum bismillah. Kalau kita imam bismillahirrahmanirrahim jahar. Begitu. Haram bagaimana kita baca bismillah? Haram ketika mana kita melakukan perkara-perkara yang haram. Ketika kita nak curi apa-apa, bismillahirrahmanirrahim, kita curi, maka hukum dia haram. Dia curi itu berdosa, dia baca bismillah itu juga berdosa. Berdosa. Sementara sunat, sunat adalah perkara yang kita lakukan, sama ada perbuatan itu ibadat ataupun perbuatan tersebut penting dalam syariat. Seperti apa dia? Seperti berwuduk. Ketika kita nak berwuduk, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Ataupun kita menulis kitab, ataupun kita nak baca kitab, ataupun kita nak mengajar, tak kira lah cikgu ke, subjek yang bukan agama pun, misal kata sains ke, matematik ke, kita mulakan dengan bismillah, maka hukum dia sunat. Baik. Makruh bagaimana? Makruh ketika melakukan perkara yang makruh. Makruh kita baca bismillah ketika kita melakukan perkara-perkara yang makruh. Perkara-perkara yang makruh. Sementara jaiz ataupun harus atau mubah dalam perbuatan biasa yang tak ada kemuliaan. Seperti apa dia? Kita baca bismillah ketika mana kita nak ubah pasu. Nak ubah pasu, misal kata bismillahirrahmanirrahim, kita angkat. Atau kita nak pasang kamera, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Itu hukum dia adalah mubah. Dalam untuk memahaminya, wajib itu apa dia? Wajib ini perkara yang kalau kita buat seperti mana
yang tadi dikatakan bismillah dalam Fatihah, dalam mazhab Syafi'i wajib bagi dia. Maka apabila kita mengerjakan perkara tersebut, maka dapatlah pahala, meninggalkan dia dapat siksa ataupun dosa. Haram ialah perkara yang dituntut oleh syarak untuk meninggalkan dia. Dengan tuntutan yang pasti, diminta untuk tinggalkan perkara tersebut. Haram. Di mana jika melakukan perbuatan tersebut sama juga siksa ataupun dosa. Manakala meninggalkan perkara tersebut dapat pahala. Sementara sunat atau mandub yang mana kita bicara tadi, bila kita buat sesuatu yang berkaitan dengan ibadat. Yang ini saya perlu sebutkan. Tuan-tuan, ibu ayah mati Allah Subhanahu Wa Taala, moga Allah merahmati kita semua, memberi kefahaman kepada kita semua, saya sendiri. Moga Allah tambahkan keberkatan kefahaman ibadat. Tuan-tuan, ibu ayah mati Allah Subhanahu Wa Taala, yang besar adalah salat, zakat, haji. Yang 5 itulah. Sementara ibadat-ibadat yang lain bukanlah sekadar kita kata salat sunat. Ibadat yang kita kata di sini seperti menulis kitab. Menulis kitab juga adalah ibadat. Mencari rezeki bagi keluarga juga ibadat. Mencari rezeki dengan syarat tak melakukan perkara-perkara haram. Dia menjadi ibadat. Masak kepada keluarga, dengan kita gunakan bahan-bahan yang halal, yang tak adanya syubhah dan sebagainya. Jadi ibadat. Kita didik anak kita jadi baik, faham pada agama, jadi ibadat pada kita. Ibadat yang sunat. Ibadat yang sunat, jadi pahalanya dapat pahala sunat. Kita kerja tadi tak ada benda yang haram, rasuah dan sebagainya, maka dikira sebagai ibadat. Kalau kita culas dalam kerja kita dan sebagainya, maka tak jadi ibadat. Setiap perbuatan kita boleh jadi ibadat. Begitu juga hatta kita masuk dalam tandas dengan tata cara dan adab yang betul, dia jadi ibadat. Kita tidur sekalipun dengan tata cara dan adab yang betul, dia akan dikira ibadat. Walaupun kita mati ketika dalam tandas, contoh dalam bilik air, tuan-tuan, peratusan warga Malaysia yang mati ketika di bilik air dan dalam tandas agak tinggi. Agak tinggi. Peratusan tersebut saya tak ingat, lebih pada 60%. Lebih pada 60% orang mati dalam bilik air, sama ada jatuh ke dan sebagainya. Tapi kalau kita masuk tandas, kita tak ikut cara Nabi SAW. Dengan cara kita masuk tandas baca doa, kita pakai alas, alas kepala dan alas kaki, dan juga ada adab yang kita ikut, tidak menghadap kiblat ataupun membelakangkan kiblat. Ini semua disebutkan dalam kitab-kitab adab, antaranya Bidayatul Hidayah, dan kitab-kitab yang lain berkenaan dengan adab. Sekiranya ditakdirkan mati ketika itu, dikira ibadat. Dikira ibadat. Kita tidur, berapa ramai hari ni yang tidur terus meninggal. Kalau dia buat amalan sebelum tidur, baca doa tidur, dia baca 3 kul, dia baca apa-apa perkara yang berkaitan adab, dia tidur mati, meninggal dunia, juga dikira ibadat. Itulah perkara sunat. Sementara makruh, perkara-perkara yang ditakrifkan oleh ulama akan makruh perkara tersebut. Sementara mubah perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Seperti mana kita angkat pasu dan sebagainya, kalau kita baca bismillah, maka dia tak
dia tak memberikan pahala ataupun dosa kalau kita tinggalkan dan sebagainya. Cumanya perkara itu disebut sebagai adab. Disebut sebagai adab. Bila kita beradab, maka kemuliaan kita akan tinggi. Kemuliaan kita akan naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Sedikit perkongsian kita berkenaan dengan abda'u bismillahirrahmanirrahim daimil ihsan. Berkenaan dengan nama Allah, berkenaan dengan sifat Allah dan juga nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Perlu saya jelaskan di akhir ini, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu cukup banyak. Merangkumi kepada semua sifat-sifat kesempurnaan. Namun yang perlu kita ketahui adalah 20 sifat bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Namun dalam dunia ini Allah Subhanahu wa taala Maha suci daripada segala sifat-sifat naqais, kelemahan. Sifat naqais ini cukup banyak. Yang perlu kita ketahui hanya 20, iaitu berlawanan dengan sifat. Itu disebut sebagai 20 sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Jadi insyaallah nanti kita akan sambung pada falhamdulillahil qadimil awal wal akhiril baqi bila tahawuli. Wallahu taala alam. Kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah, suratul as dan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi insya-Allah kalau sekiranya saya ada salah silap dan sebagainya, saya minta ampun dan minta maaf kepada tuan-tuan dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.